Alhamdulillah, selesai pusingan yang pertama. Dan Alhamdulillah Fadil Ustaz pun dah sebut berkaitan tentang kitab-kitab hadis-hadis palsu. Tak banyak kitab tentang hadis palsu ni. Dan sebenarnya tuan-tuan, kalau tuan-tuan tengok sendiri, kitab-kitab tentang hadis sahih pun yang berbahasa Melayu Malaysia, tuan-tuan pernah jumpa Sahih Bukhari bahasa Melayu, bahasa Malaysia? Tak ada. Indonesia Sahih Muslim? Tak ada. Bahasa Malaysia belum ada. Yang ada bahasa Indonesia. Jadi ini usaha-usaha sebegini memperbanyakkan kitab-kitab hadis yang mana sahih dan juga tidak sahih. Ia telah memberi manfaat kepada kita, terutamanya kita orang yang awam. Nak tahu mana beza dia, mana hadis sahih ni. Sebenarnya tuan-tuan, kita pun nak pakai hadis sahih juga, enggak? Jadi Al-Fadhil Ustaz sebut, kita nak masuk pada pusingan yang kedua. Sebelum nak masuk pusingan yang kedua, saya ingat sekali lagi, pusingan yang ketiga, pusingan soal jawab. 2 soalan kepada Dr. Zani, 2 soalan kepada Musa Mustafa. Hantar ke WhatsApp. Amai dah hantar WhatsApp tu, saya tak tengok ya. Hantar ke WhatsApp, saya akan pilih nanti 013-302-3316. Dan kita nak tanya kepada Al-Fadhil Ustaz Dr. Rozami berkaitan tentang hadis palsu tadi. Apa perbezaan di antara hadis palsu dengan hadis dhaif? Dan yang paling nak tanya sungguh ni sebenarnya, kenapa bila dua hadis ni atau dua jenis ini, hadis palsu dengan hadis dhaif ni, ramai juga ataupun ada saja pembela dia, pembela-pembela hadis palsu ataupun pembela hadis dhaif? Silakan. Okey. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Sebenarnya sahabat saya Ustaz Mustafa, dia tulis buku, dia minta saya beri kata pengantar, tapi yang kena hentam tu saya, sebab dia orang ingat saya yang tulis. Tapi Ustaz Mustafa tulis. Tapi saya kata tak apa, saya dah tahan lali yang hentam. Yang penting buku ni kena disebarluaskan, manfaat dia banyak. Dan insya-Allah tahun ni buku saya pula akan keluar, hadis popular dalam masyarakat Melayu, dan mudah-mudahan ada sumbangan pada masyarakat. Baik, bila kita bercerita tentang hadis dhaif dan palsu, saya tidak nafikan di sana terdapat beberapa ulama hadis yang mempertikaikan orang yang menyamatarafkan antara hadis dhaif dan palsu. Kerana hadis palsu dan dhaif ni tak sama, dia kata. Dhaif ni lemah, palsu tu bukan hadis. Macam mana boleh letak sekali? Tapi kalau tuan-tuan tengok dalam kitab-kitab ulum hadis yang mutaakhirin, yang terkemudian, seperti contoh Fathul Mughith, Tadribur Rawi, bahkan Al-Iraqi menyebut dalam kitab dia At-Taqyid wal-Idah, dan disebut dalam Alfiyah dia, bahawasanya hadis dhaif ini merupakan satu kategori yang besar, yang mana dalam hadis dhaif ni termasuk hadis palsu, yang mana hadis palsu ni hadis dhaif yang paling teruk. Jadi kalau kita nak buat kempen hadis dhaif bukan hadis palsu, nampak macam tak berapa kena, kerana hadis palsu tu adalah satu bahagian, satu cabang daripada hadis dhaif. Cuma hadis dhaif ni dia ada 3 kategori lah. Yang paling teruknya palsu, yang nombor 2 teruknya terlalu dhaif, yang nombor 3 yang paling ringan dhaif khafif ataupun dhaif muhtamil ataupun muhtamal, dhaif yang boleh diterima dengan syarat-syarat, yang boleh dipakai dengan syarat-syarat. Jadi hadis palsu ni hadis yang paling teruk, hadis yang telah kita buktikan dengan bukti yang kukuh bahawasanya telah berlaku pembohongan dalam riwayat. Dia tu pembohong, ulama tahu dia bohong, dan memang ada kes dia bohong dalam hadis. Tiba-tiba datang satu hadis daripada jalan dia, dia seorang dia bawa hadis tu. Jadi kita nak kata bohong ke betul? Dia tu kaki bohong? Takkan nak kata betul.
Khabar yang sampai kat kita dalam urusan dunia, kalau kawan kita memang kaki bohong, dia seorang je bawa cerita, kita akan kata ni bohong sebab dia tu kaki bohong. Begitu juga dengan hadis. Bila dah dihukum palsu oleh ulama-ulama hadis, sebenarnya nak hukum palsu ni bukan kami ni yang belajar hadis ni, bukan. Kami cuma tahu mana nak cari, tahu di mana kita nak cari riwayat ni, tapi belum tentu jumpa. Tapi tahu lah kat mana nak cari, tapi belum tentu lah jumpa. Kalau orang awam dia nak cari pun tak tahu kat mana. Jadi kita tahu nak cari di mana, dalam kitab ni ke, dalam kitab ni ke, dalam kitab ni ke. So kita akan cari sekadar yang kita mampu. Bila kita tak jumpa, kita akan kata tidak ada asal, ataupun tidak diketahui asalnya setakat ini. Bila kita jumpa ulama hadis kata ia palsu, kita sebutlah Bukhari kata palsu, Imam Ahmad kata palsu, Ibn Iraq Al-Kinani kata palsu, An-Nasai kata palsu. Jadi kalau tak setuju, jangan marah kami, marah ulama hadis yang besar. Jadi perbezaan di antara hadis dhaif dengan hadis palsu tu kita tak boleh nak buat perbezaan, kerana di satu kolom daripada hadis dhaif, satu kolom, cuma dia yang paling teruk. Tapi hari ni bila kita bincang tentang hadis palsu, sepatutnya masyarakat dia jadi suka. Sebab apa jadi suka? Kerana ada satu pihak buat kerja lillahi ta'ala. Tuan-tuan, tiap hari masuk inbox Facebook saya, WhatsApp 100 lebih. Tak sempat nak jawab semua. Tapi kita buat kerja, orang tak bayar kita pun. Kalau buat konsultan, kaya orang aku ni. Tapi kita tak fikir yang tu lah. Kita fikir memang kita nak jaga nama Nabi. Nak cari satu hadis, nak nilai satu hadis, kadang makan satu hari. Buka kitab tu, buka kitab ni. Dulu masa tulis tesis, orang tanya, kita boleh jawab masa banyak, kuliah tak ada. Sekarang ni kuliah dah merata-rata. Jadi tak sempat nak buat, tak sempat nak semak. Kerana nak semak hadis perlu kepada penelitian. Dia tak boleh buat laju-laju, kena tengok sanad satu-satu. Nak cari illah, nak cari penyakit tersembunyi. Kadang-kadang hadis tu bukan palsu, tapi terlalu dhaif, tersilap, maka dia juga bukan hadis. Kerana Nabi tak pernah sebut benda silap. Jadi benda ni kita kena hati-hati. Jadi bila kita hukumkan palsu, maka adalah orang yang akan bela. Kenapa? Kerana ada beberapa sebab. Yang pertama, tuan-tuan, kerana ego. Ini yang paling bahaya. Kadang-kadang manusia ni lagi besar serban dia, lagi ego dia besar. Lagi tebal jubah dia, lagi besar ego dia. Sufyan Al-Thawri pernah ditegur oleh anak murid dia, dia tarik balik pandangan dia dalam hadis. Hamad bin Salamah baca hadis tak betul, anak murid tegur, dia tengok betul. Tak apalah, aku cek lah rumah dia, cek kitab dia, betul anak murid dia kata. Dia doakan kebaikan untuk anak murid dia. Tapi kita bila baca hadis salah, orang tolong bagi betul, ikhlas orang bagi betul, patut kita kena kata apa? Alhamdulillah, kerana Allah Ta'ala hantar orang untuk betulkan aku. Tiba-tiba kita rasa orang nak buka aib kita. Bila masa pula kita nak jaga Nabi, kita nak jaga nama Nabi, bahkan sanggup buat teori yang tidak pernah disebut oleh ulama hadis dulu, kerana semata-mata nak mempertahankan hadis palsu yang dia baca. Ini berlaku, tuan-tuan. Dia dah baca satu hadis palsu, contohnya dia dah baca satu hadis palsu, tiba-tiba ada orang tegur hadis yang dia baca itu palsu. Orang minta dia komen, dia memang tak boleh defend, hadis tu memang palsu. Dia kata, tuan-tuan, hadis sahih ni sebab apa jadi sahih? Sebab perawinya dipercayai. Perawi hadis yang dipercayai ni, ada tak kebarangkalian dia cakap bohong? Anak murid kata ada. Mana hadis sahih boleh jadi palsu? Hadis palsu ni sebab perawinya bohong kan? Ada tak kemungkinan perawi yang bohong ni cakap betul? Ada.
maka boleh jadi hadisnya betul. Tuan-tuan, kalau macam ni rosak agama. Kalau macam ni teori yang dia pakai rosak agama. Kalau setakat kemungkinan, kita pun boleh kata nampak macam Syekh, tapi mungkin juga tak mustahil bengok. Contoh kan, saya tak kata siapa-siapa ni, saya umum je, tapi nak kata lah, kalau setakat main mungkin sampai kiamat tak ada. Kita nak bawa bagi bukti. Bila hadis itu diriwayatkan oleh seorang pembohong dan dia seorang je bawa riwayat tu, bukti jelas kata palsu, bukti jelas, qarinah kuat, bukti maknanya petunjuk yang kuat mengatakan ia palsu, maka kita, kalau kata kita nak kata sahih, kena bawa mari dalil, kena bawa mari bukti. Ada sebahagian orang dia cuma kata ada hadis yang sahih dalam Bukhari, Nabi SAW menyatakan bahawasanya orang pembohong ni boleh cakap benar. Hadis yang Nabi minta Abu Hurairah jaga tamar tu, sadaqaka wa huwa kadzub, dia cakap benar, syaitan tu cakap betul, tapi dia tu sebenarnya pembohong. Tuan-tuan, hadis ni sebab Nabi tahu, Nabi tu benda, dia tahu benda gaib. Bila Tuhan bagi tahu kat dia, kita mana kita nak tahu? Bahkan ada pemalsu hadis, memang dia riwayat teks yang sahih, memang ada, tapi dia curi sanad tu. Sanad tu dia curi. Sebab pemalsu hadis ni bukan jenis mengaji. Kalau berjenis mengaji, dia tak jadilah pembohong. Dia bukan jenis mengaji, jadi dia tak mengaji, dia curi sanad. Dia tak mengaji dengan syekh tu, dia kata dia mengaji dengan syekh tu. Jadi bila dia bawa satu sanad tu bohong, walaupun matan tu okey. Salah silap perawi tu bohong sebab dia curi. Tu yang dipanggil yasriqul hadis, orang yang mencuri hadis. Tu satu, sebab ego. Yang kedua sebab jahil lah. Sebab jahil, dia tak pernah dengar ilmu tu. Al-insan aduwwun lima yajhal. Manusia dia akan jadi musuh kepada benda yang dia tak tahu. Sebab itu Ibn Hajar sebut, man takallama fi ghairi fannihi ata bil ajaib. Sesiapa yang bercakap dalam benda yang dia tak mahir, dia akan bawa keajaiban. Orang pun jadi pelik, macam ni ke kan? Dia rasa dia hebat sangat lah, orang tengah dengar kan. Tu yang ketiga. Yang keempat, nak cari kemasyhuran. Nak cari kemasyhuran, maka dia membaca hadis palsu dan dia bela. Orang dah tegur tak betul, tak kisah. Yang penting lepas ni ramai lagi orang panggil aku ceramah, sebab aku baca hadis yang apa tak pernah dengar, orang lain tak pernah dengar, aku seorang saja, aku semalam aku itu. Dan yang keempat, tuan-tuan, kerana kepentingan dunia. Ada di zaman dulu memang adalah orang nak cari kemasyhuran. Dan yang kelima ni, dia ada kepentingan dunia dia. Dia reka hadis tu kerana menjaga kepentingan peribadi dia. Sama ada dia gunakan untuk dapat kedudukan dengan pemerintah, maka dia reka hadis Nabi, puji sifat-sifat pemerintah dia, padahal tak betul. Ataupun dia sedang niaga, dia reka lah hadis, puji barang yang dia niaga. Jadi ramai lah orang beli macam temikai dia kan. Bagi anak makan, kalau mengandung makan temikai, anak jadi mata bagus kan. Jadi ramai lah orang beli temikai dia. Jadi kalau orang marah, dia akan bertahan lah, sebab dia ada kepentingan kat situ. Susah dia nak beli, nak buat bisnes lain, sebab temikai tu dia beli banyak stok dah. Dia meniaga apa? Dal, dia buat hadis, dal ni diberkati, siapa makan dal yuraqiqul qulub wa yuksirud dam'ah, melembutkan jiwa, banyakkan air mata. Jadi orang semua pakat beli kuah dal dia. Untunglah dia. Dan benda ni berlaku zaman sekarang pun. Banyak hadis, dia meniaga barang, dia reka hadis. Bahkan kadang-kadang bukan reka hadis pun, salah faham hadis pun ada juga. Kadang-kadang dia guna hadis apa khal kan, ni'mal idam al-khal, maka dia meniaga cuka. Nabi kata sebaik-baik lauk itu adalah cuka. Tuan-tuan kena beli. Sedangkan Nabi sebut hadis tu dia ada konteks dia. Nabi masuk tanya ada lauk tak, Aisyah kata tak ada, yang ada cuma cuka. Sebaik-baik lauk adalah cuka. Maksud dia Nabi kata okey lah tu. Bukan makna orang tak makan cuka. Ada orang ni tak suka makan cuka, bukan makna tu tak sunnah dia kan. Tapi maknanya benda tu kadang-kadang kita salah faham. Kita salah. Tapi kalau memang Nabi suruh makan, tak apa, macam madu Nabi suruh. Cuma kita jangan salah guna.
Jadi bila dia dah salah guna, dia ada kepentingan, orang bagi tahu benda tu salah, maka dia akan memusuhi kita kerana dia rasa kita sedang menutup periuk nasi dia, kita sedang menutup jalan-jalan rezeki dia. Yang ni problem. Kita berbicara ilmu. Awak punya masalah saya tak masuk campur, tapi bila awak sentuh hadis, itu bidang saya kena bagi tahu. Jadi tuan-tuan, kita kena ingat, hadis Nabi SAW ni benda besar. Kalau kita tak pelihara, kalau kita tak jaga, maka kita tak akan tahu mana satu Nabi punya, mana satu rekaan. Orang yang berada jauh daripada ilmu hadis, sememangnya dia tak akan rasa nikmat mengetahui hadis palsu dan hadis sahih. Tapi orang yang sentiasa dengan hadis, yang hidupnya rapat dengan Nabi, yang hidupnya sentiasa mencari sunnah Nabi untuk diamalkan, dia akan rasa nikmat bila dia dapat tahu sesuatu hadis itu dihukum palsu oleh para ulama. Jadi sebab itu kita kena betulkan niat kita. Kita bukan semata-mata nak beramal, tetapi kita nak amalan kita betul seperti mana yang ditunjukkan oleh Nabi. Ikhlas tuan-tuan, itu yang paling penting, dan istiqamah. Wallahu ta'ala a'lam.